Assalamualaikum semua, selamat datang ke kelas sejarah tahun 5. Okay, untuk hari ini kita akan teruskan pembinaan kita dengan topik 1 iaitu institusi Raja Payung Negara. Okay, apa yang kita akan lihat pada hari ini? Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian raja dan kerajaan. Kita akan kenal pasti pengertian raja dan kerajaan. Yang kedua untuk kita capai adalah kita dapat menerangkan apa itu konsep wak adat. Konsep wak adat antara raja dengan rakyat. Nanti kita akan lihat sama-sama. Okay, yang ketiga, kita akan dapat menjelaskan makna antara daulat dan derhaka. Okay, yang keempat, kita akan melihat perbandingan kedudukan peranan Raja-Raja Melayu pada zaman dahulu dan pada zaman kini. Yang terakhir, kamu akan dapat menghuraikan negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. Mari sama-sama kita kenal pasti apa itu pengertian bagi raja dan juga kerajaan. Okay, bagi raja, raja adalah pemerintah tertinggi bagi sebuah kerajaan berdaulat. Okay, apa pula maksud kerajaan itu sendiri? Okay, kerajaan pula adalah negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Okay, kemudian kita akan lihat, seterusnya kita akan lihat pengertian ataupun konsep wak adat yang berlaku antara raja dengan rakyat. Okay, apa itu sebenarnya wak adat? Wak adat ini adalah bermaksud perjanjian yang berlaku antara raja dan juga rakyat. Yang ini berlaku pada zaman dahulu yang antara raja iaitu Seri Tribuana dengan rakyat yang bernama Demang Lebar Daun. Okey, apakah butiran perjanjian tersebut? Awak boleh rujuk pada buku teks muka surat 6. Okey, perjanjian antara mereka berdua lebih kepada menjurus untuk sikap taat setia terhadap rakyat kepada seorang raja. Okey, konsep wak adat ini juga sendiri telah diaplikasikan ataupun dimasukkan dalam prinsip ketiga dalam rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Selanjutnya kita akan melihat makna daulat dan derhaka. Okay, daulat menunjuk kepada lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Okay, bagi derhaka pula bermaksud keingkaran rakyat itu terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Jadi, sekiranya seseorang rakyat derhaka kepada sultan atau raja, kebiasaannya kita akan pernah dengar rakyat akan menerima tulah ataupun musibah. Pada zaman dahulu, kebanyakannya dikaitkan dengan tulah lah, dengan musibah. Sekiranya kita mengingkari sultan atau raja. Samping itu juga, rakyat jelata yang mengingkari kedaulatan sultan atau raja akan dihukum dengan hukuman yang setimpalnya. Itu berlaku pada zaman dahulu. Pada pemerintahan zaman kini, sekiranya berlaku derhaka ataupun keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan, kebiasaannya badan-badan berkanun akan mengambil tindakan untuk menahan dan menyiasat sebelum menjatuhkan hukuman. Jadi, pada zaman kini dalam negara Malaysia, kita terikat pada perundangan. Ini adalah paparan dan gambaran suasana sewaktu Tanah Melayu dijajah oleh British dan juga Jepun. Okay, gambaran secara amnya, apabila sahaja sesebuah negara telah dijajah oleh kuasa asing, akan berlaku satu penyiksaan. Cikgu tak naklah pergi secara detail ataupun terperinci. Cikgu akan memberikan gambaran secara umum. Kalau awak boleh lihat kesengsaraan yang berlaku, contohnya yang ini rakyat ditahan, yang ini sangat drastiklah sampai dipenggal kepala. Yang ini kebiasaannya berlaku pada pemerintahan zaman Jepun. Dan
berlaku penyiksaan oleh askar Jepun dan juga British terhadap rakyat yang berada di tanah Melayu. Jadi sebenarnya amat penting untuk kita menjaga kedaulatan sesebuah negara dan juga keamanan sesebuah negara. Okey, sekarang kita akan lihat perbandingan antara peranan Raja Melayu dahulu dan kini. Dalam ini, cikgu akan bagi kepada 4 keadaan pada Kerajaan Melayu awal, kemudian diikuti dengan penjajahan British, pendudukan Jepun dan juga selepas merdeka hingga kini. Okey, kita akan pergi pada satu demi satu. Okey, untuk Kerajaan Melayu awal, sewaktu belum dijajah, kekal ketua negeri adalah Sultan ataupun Raja. Okey, apa yang berlaku apabila berlakunya penjajahan British? Sultan atau Raja masih lagi kekal sebagai ketua negeri dan juga begitu juga berlaku pada pendudukan Jepun, masih juga kekal sebagai ketua negeri. Tapi selepas berlakunya merdeka hinggalah kini, kita berpegang kepada sistem raja berperlembagaan. Okay, kita tengok pada perbandingan yang seterusnya. Bagi Kerajaan Melayu awal, Raja atau Sultan berkuasa mutlak sepenuhnya. Semuanya kuasa ataupun arahan dan segala-galanya bergantung kepada Raja atau Sultan. Okay, namun sebaliknya berlaku apabila penjajahan British. Penjajahan British telah menurunkan kuasa Raja atau Sultan Melayu. Pada masa ini, Raja dan Sultan kita, Raja atau Sultan Melayu sudah tidak berkuasa secara mutlak, dikawal oleh British. Begitu juga berlaku kepada negara kita, Tanah Melayu, ketika pendudukan Jepun. Namun, berbeza pula selepas merdeka hinggalah kini. Untuk selepas merdeka dan sehingga zaman kini, kita tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Kuasa Raja atau Sultan tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Maksudnya terkawal jugalah, tidak boleh berkuasa mutlak seawal Kerajaan Melayu awal pada awal-awal dahulu. Okay, isi yang seterusnya, apa yang berlaku pada Kerajaan Melayu awal, Raja atau Sultan akan dibantu oleh para pembesar. Maksudnya para pembesar itu adalah golongan daripada orang-orang yang tanah Melayu, bukan kuasa asing. Namun setelah berlaku penjajahan British dan juga pendudukan Jepun, British mula campur tangan dan meletakkan penasihat British bagi setiap negeri. Sebab itu pada penjajahan British dan juga pendudukan Jepun, kuasa raja sudah hilang, iaitu kuasa raja sudah bukan lagi mutlak berbanding dengan Kerajaan Melayu awal. Okey, bagi pendudukan Jepun, Jepun meletak Gubernur Jepun untuk mengurus pentadbiran. Jadi secara amnya, pada penjajahan British dan juga pendudukan Jepun, kita dapat lihat Sultan atau Raja hanyalah sebagai simbolik untuk mengaburi kuasa British dan juga Jepun di tanah Melayu. Berbanding pula selepas merdeka sehinggalah kini, pentadbiran negeri akan ditadbir ataupun diselia oleh Menteri Besar dan juga dibantu oleh Majlis Eksekutif. Selepas merdeka hingga kini, kita dapat lihat Malaysia telah mengaplikasikan institusi yang di-Pertuan Agong. Dalam institusi ini, 9 Raja Melayu akan dilantik sebagai yang di-Pertuan Agong secara bergilir mengikut giliran. Untuk pentadbiran negara selepas merdeka hingga kini juga akan diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Biasanya kita akan lihat persidangan di Parlimen. Kalau awak pernah tengok dalam TV, persidangan Parlimen, di situ adalah perbincangan ataupun pentadbiran negara yang diketuai Perdana Menteri dan juga dibantu Jemaah Menteri berbincang bersama-sama untuk negara Malaysia. Sekarang mari kita lihat negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Untuk makluman kamu semua, 43 negara menggunakan sistem pemerintahan beraja.
Okey, negara yang pertama, kalau kita tengok pada bendera ini adalah negara bendera Ratu United Kingdom. Okey, yang ini adalah negara Ratu Denmark. Ini adalah contoh-contoh negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Okey, lagi negara yang lain yang terlibat juga adalah bendera Raja Thailand iaitu negara Thailand, dan yang ini cikgu rasa kamu cukup kenal, bendera negara Malaysia, iaitu bendera yang mewakili bendera yang di-Pertuan Agong kita, negara Malaysia. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran sejarah pada hari ini. Cikgu mengharapkan awak semua sudah dapat dan berupaya yang pertama mengenal pasti pengertian raja dan juga kerajaan, dan seterusnya mengenali konsep wa'adat antara raja dengan rakyat, dan yang ketiga dapat membezakan maksud antara daulat dan derhaka. Yang keempat, secara amnya cikgu mengharapkan awak mendapat gambaran perbezaan peranan raja-raja Melayu pada zaman dahulu dan kini mengikut 4 peringkat, iaitu kerajaan zaman Melayu awal, dan juga selepas pemerintahan ataupun penjajahan British dan juga Jepun, yang terakhir sekali pada peringkat yang terakhir selepas merdeka dan hingga kini. Okey, dan terakhir cikgu harap awak dapat mengenal pasti ataupun mengenali negara-negara yang masih mengamalkan sistem pemerintahan beraja, iaitu terdiri daripada 43. Namun cikgu hanya memperkenalkan kepada kamu dalam 4 negara yang masih mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Okey, setakat ini sahaja. Terima kasih dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dari cikgu. Bye.